Hai, Assalamualaikum. Sebenarnya kan daripada dua hari lepas lagi aku dah macam bercadang nak bercakap apa yang aku dah dapat sepanjang tempoh seminggu ni. Sebab untuk pengetahuan semua lah kan, aku dah cari macam panggil apa, job hopping kan, cari kerja kat situ, kerja kat sini. Aku pergi Google, aku tengok Facebook, and then aku pergi dekat kerja kosong Selangor, Sungai Buloh, Damansara dan area berdekatan lah. Aku cakap lah, perlukan kerja, ada transport, and then nak cari kerja cashier. Aku minta kerja cashier sebab kerja yang the latest ni, aku kerja cashier dekat restoran dapur tok aku dekat Shah Alam, dekat Denai Alam kan. So aku ingat macam maybe tu je lah kerja yang aku tahu dan aku mahir. Sebab yelah, orang kata kalau kita dah kerja yang the latest tu, kita masih ingat lagi kan macam mana cara-cara kerja tu kan. So bila aku state macam tu, aku nak kerja cashier, ramailah pekerja-pekerja, employee lain. Sekejap, employer kan employee, employer, sudah, employer dengan employee betul nak beza. Saya nak ke Google search employee. Okay, employee pekerja, employer majikan. Okay, ramailah employer yang bagi tahu, yang komen dekat post aku tu lah, post aku dekat Facebook tu, cari kerja tu kan. Okay, ada yang promote kerja admin, kerja cashier, kerja driver lori, kerja sales executive, macam-macam kerja lah, kerja kilang lah paling banyak kan. So aku WhatsApp semua nombor yang employer tu bagi kan, nombor WhatsApp diorang, and then aku WhatsApp satu-satu. Aku cakap, okay, available lagi tak kerja kosong ni, available lagi tak, ada kerja kosong lagi tak, kerja sebagai ni kan. Memang pulun gila lah cari kerja kan. So waktu tu aku rasa macam mana, okay, dia sebenarnya bila kita dah umur macam 30 ni, kita sepatutnya dah ada career yang stabil kan. Macam kawan-kawan aku yang dulu sama-sama belajar waktu sekolah dulu, ada yang dah jadi doktor, jadi lawyer, dah jadi banker, you know, orang-orang yang kita kenal dah ada kejayaan yang tetap, yang masing-masing stabil kan. And look, aku masih ditakut lama. So dia bukan aku tak nak kerja, aku ada masalah personal yang menyebabkan aku sentiasa tergantung-gantung kerja. Macam job sentiasa kerja berhenti. Dia macam circle tu tak stop, tak tetap lah, tak boleh nak bagi commit. Sebab ada personal problem. Personal problem tu, kalau aku nak cerita, aku tak tahulah kalau korang faham ke tak. Dia macam aku jujur lah, sebenarnya aku ni ada social anxiety. And then aku tak adalah tak boleh nak bergaul langsung, no. Aku okay kalau one to one, cakap kan, macam tu kan. Tapi aku jadi nervous bila nak bercakap dekat crowded orang ramai. And then I'm afraid of the uncertainty and randomness of everything. Macam aku tak reti nak mingle, nak buat small talk, macam tu. And then aku rasa macam semua orang judge aku, dan aku assume orang judge aku benda yang buruk. Faham tak? So dari situ menyebabkan aku susah nak bergaul. Sebab, dan aku perfectionist dalam pergaulan. Dan aku nampak orang tu ada sisi black and white, no grey. Jadi aku akan nampak orang tu baik sangat, dan aku akan nampak orang tu jahat sangat.
Tak ada tengah-tengah. So aku macam ada masalah dengan thinking aku. Well, you know, having a mental health issue is kind of hard and suck. Dia macam, dia buatkan fikiran kita ni terbatas dan distort. Dia macam ada istilah tu dia panggil cognitive distort. Distort thinking. Maksudnya pemikiran bukan terencat, bukan terbantut, bukan. I'm not a stupid person. Aku ada degree, okay. Bukan nak belagak. Dia macam bila pemikiran kita salah tau, dia perception kita ni something wrong somewhere, dia jadi macam kita susah nak bergaul dan berinteraksi macam manusia normal. Macam kita terlalu overthinking. So itulah, orang kata macam aku jenis yang bipolar kan. Bukan aku jenis, aku memang penghidap patient bipolar type 1, di mana orang bipolar ni dia mood swing dan dia banyak fikir, overthinking and everything lah. Dan menyebabkan aku kena on medication, makan ubat. Dan ubat tu nama dia ada 2 jenis. Satu Epilim dan satu lagi Olanzapine. Epilim tu ubat untuk mood stabilizer, untuk menstabilkan mood lah. Dan ubat Olanzapine tu pula untuk antipsychosis. Sebab aku ada juga delusional, religious delusional. So setiap malam lah kena ambil ubat kan. Dan ubat tu pula menyebabkan aku rasa ada side effect. Side effect dia, aku jadi letih, lesu, ngantuk, tak bertenaga, macam nak tidur sepanjang masa. Dan dia ada pro and cons lah, ambil ubat dan tak ambil ubat. Kalau aku ambil ubat, dia menyebabkan aku safe lah. Safe dari segi, okay, aku cerita kalau aku tak ambil ubat. Kalau aku tak ambil ubat, aku akan jadi aku akan jadi manic. Aku jadi macam agresif, nak marah-marah. Tiba-tiba macam fikiran aku ni fikir yang merepek-repek. Kadang ada satu kejadian tu aku tersalah ambil ubat, doktor bagi ubat ni dan ubat tu tak sesuai dengan aku. Tiba-tiba aku terfikir pasal Dajjal nak datang tangkap aku. Dia macam adalah pemikiran yang pelik-pelik tu datang, yang mengarut tu kan. Macam aku religious delusional. Kenapa aku fikir pasal ni? Sebenarnya that's not the main point aku buat video kali ni. Aku sebenarnya nak cerita apa yang aku dah dapat sepanjang tempoh minggu lepas. Aku ada training kerja under MyStep. MyStep ni adalah salah satu program di mana kerajaan nak mewujudkan dan nak providekan fresh graduate untuk ada pengalaman kerja. So diorang carilah fresh graduate yang ada degree holder bawah 30 tahun, and then diorang akan train kita. Train tu apa yang diorang train? Okay, banyak benda diorang train. Contohnya yang pertama, masa hari pertama diorang explain how to be prepared when being interviewed. So first kali resume atau CV lah. Dalam resume tu dia kata pertama sekali jangan menipu. Don't lie. No, you cannot lie. Tak boleh menipu langsung. Sebab kalau kita menipu, kita akan hilang credibility diri kan. Kita akan lost trust of others. So kita kena jujur, bagi tahu okay, dulu belajar kat mana, dapat berapa A, CGPA berapa, secara tepat lah. Nanti dia mestilah minta bukti kan, meminta photostat, kita punya result, apa semua kan. Then don't exaggerate. Maksudnya kalau kita rasa kita dah hebat sangat kan dalam Microsoft Word lah, for example, don't exaggerate lah. Macam oh, I know a lot about Microsoft Word, macam dia punya secara mendalam kan. Macam apa lagi, jangan exaggerate cakap oh, I'm good at teamwork, I can do this, that and that. No, just be humble and moderate. Just cakap je, okay, I know a little bit about this and that. Cakap detail macam tu je lah, tak payah nak exaggerate. Sebab
employer kadang dia just nak you being vulnerable, being original, you know what I mean, flaws, macam tu. Sebab yalah, kita kan manusia, mana perfect kan, kita ada flaws kita. Flaws tu yang menyebabkan kita jadi lebih menarik, you know, being ingenious, original, macam tu. And then kejap, apa lagi yang pasal ini dia, ni aku tulis lah. Aku tulis apa yang waktu training tu. And then apa lagi interview tu akan tanya, interviewer tu akan tanya, okay, dia akan tanya, what do you know about our company? And then kita kenalah prepare. Kita prepare 2 hari semalam ke sehari semalam sebelum perjumpaan interview tu. Kita research company tu dia buat apa, company tu tertubuhnya bila, and then what kind of job scope. Kita dah research dulu awal-awal. So ataupun kalau kita tak research pun, kita boleh tanya je dekat interviewer tu berkaitan dengan company tu. And then company tu akan tanyalah, oh ada question lah. So kita tak tahu apa-apa yang berkaitan dengan company tu, kita tanya je waktu tu. Just ask, because they are willing to answer. And then kita kena positif. And then kita kena confident. Means body language kita tu open lah. Open body language, you know what I mean. Macam kalau kita tertutup, macam kita pegang tangan macam ni, dan kita kecilkan badan kita, interviewer tu pun rasa macam dia tengok kita pun macam bolehkah aku ambil dia ni bekerja, macam tu. So apa yang kita kena buat, be presentable, be macam nak cakap, maksudnya body language kita ni terbuka. Bila kita ada body language yang meyakinkan, diorang pun macam, oh yakin untuk ambil kita bekerja. So be positive, be confident, be assertive, be bold, but yet be humble, soft and smile. You know, smile, senyum tu kan sedekah. Sesenyum je lah, dia akan membuatkan interviewer tu rasa ada buatkan, apa kita cakap, ada bonding. Dia macam buat interviewer tu rasa senang, likeable lah. Macam kita, katakan lah contoh, kita jadi interviewer, orang macam mana yang kita nak ambil bekerja dengan kita? Mestilah orang tu jenis yang ada communication skill yang fluent. Kita akan ambil orang tu nampak meyakinkan, dan kita akan ambil orang tu kalau dia likeable, friendly, senyum, ceria, nampak macam kawan lah, macam dah ada something yang interesting kat situ, daripada perwatakan yang kita bawa. Tunjukkan yang kita ni ada credibility, integrity. Maksudnya be professional but be senang di approachable lah, macam tu. So itulah, kena ada good character. Maksudnya daripada cara kita bawa diri tu, first impression tu penting. So kita tunjukkan yang terbaik, macam tu. And then apa lagi, masa bila interviewer tu cakap macam ni, okay, talk about yourself. Apa yang kita kena cakap? First kali, kita perkenalkan diri dulu. Diri kita. Okay, contohlah macam aku kan. Okay, aku nak interview, aku cakap macam ni. Hi, Assalamualaikum. My name is Nur Syahidah binti Masri. You can call me Syahidah. I am from Sungai Buloh, and then I'm 30 years old. I have 7 siblings, and then I have a transport. Okay, dah cukup. Sampai situ je cakap pasal personal kita punya pribadi. And then terus sambung kepada education dan workplace kita yang before ni. Cakap lah, before ni saya belajar di sekolah ni. And then saya sambung di university ni. And then saya ada, daripada habis belajar, saya terus kerja di bahagian ini selama beberapa bulan. And then saya sambung pula bekerja di ni sebagai apa, bla bla bla, macam tu. Bagi tahu kita punya education background, work background, secara one by one, macam tu. And then cakap pengalaman kerja kita apa. And then lepas tu kita cerita pula strength kita apa, kekuatan kita apa, potensi diri kita apa yang kita tahu. And then motivation kita towards the company, apa yang kita boleh sumbangkan,
Dan kenapa kita nak kerja kat situ, macam tu. Dan last kali mestilah dia akan tanya, what do you know about our company? Cakap lah macam tadi, oh saya tahu company ni adalah link company, di mana company ni akan apa orang kata, company ni adalah sebuah company di mana ia adalah link kepada company-company lain, di mana dia mencari dan rekrut pekerja yang boleh tugasnya adalah untuk mix and matchkan pekerja dengan company lain, macam tu. Ataupun kita boleh cakap, oh company ni sebenarnya yang saya tahu bila saya dah buat research adalah dia berkaitan dengan engineering ataupun electrical ataupun HR, human resource, whatever. Cakaplah apa-apa je. Terpulang pada company mana yang korang nak. Macam aku punya background lain sikit tau. Waktu sekolah aku ambil sains major, macam bidang sains lah, sains agama. Maksudnya aku belajar biologi, fizik and chemistry. And then ada juga Arab tinggi, Syariah Islamiah, Quran Sunnah. Tu sains agama. So bila dah habis SPM, aku mohon dekat UIA, aku ambil engineering. Jauh beza tu. Sebab bapak aku yang suruh ambil engineering, sebab dia jurutera. So aku pun follow lah bapak aku. Waktu tu aku betul-betul tak tahu tau apa yang aku nak dalam hidup aku. Aku macam, lah dulu common lah kan, waktu kanak-kanakan kita macam, saya nak jadi doktor, saya nak jadi cikgu, saya nak jadi lawyer, pekerjaan yang common. Macam tu lah kan, macam aku nak jadi doktor, tapi aku upgrade sikit, aku nak jadi doktor pakai bedah, gitu. Dekat overseas, kononnya lah bercita-cita tinggi sangat kan. Tapi nasib tak junulahi, mungkin Allah dah tetapkan aku tak boleh. Bukanlah tak boleh, dia macam Allah tahu kemampuan aku kat mana kan. So masa SPM aku depressed, and then result SPM pun sekadar 4A je. Alhamdulillah aku bersyukur 4A. Tak sampai expectation aku lah, sebab aku expect straight A. Straight A, tapi dapat 4A. Alhamdulillah, syukur seadanya. So bila dah mohon UPU tu, aku mohon UIA, sebab aku nak sangat UIA tu kan. So dah alhamdulillah dapat UIA, tapi course engineering. Bila dah belajar engineering, aku macam apa yang aku belajar ni? Matematik tambah tak ada, statistik, and then kimia. Ada lagi, kimia tak ada, fizik tu paling macam tu aku cakap macam malu. Dia macam membunuh aku, betapa susahnya. Dan matematik pun aku rasa susah nak kejar. So dengan masalah social anxiety aku waktu tu, so aku terpaksa drop exam. And then ni lah, aku ada masalah lah nak habiskan belajar dekat UIA kan, sampai aku terpaksa jadi kakak yang paling senior sekali, sebab tak masuk-masuk lagi gombak. Sebab kena repeat. Bukan repeat, dia macam aku ada juga tukar course daripada engineering kepada human science. Sebab boleh bayangkan tak, aku tak tahu pun wujudnya human science kat situ. So bila ada kawan aku yang dia kata, oh Syahidah, kita ambil ni lah human science, kat sini ada belajar psikologi. So aku macam, psikologi? Di situlah baru aku nampak tau, macam wow, psikologi. So aku macam, aku tak tahu istilah psikologi tu untuk apa. Aku just tahu yang aku minat belajar pasal manusia, behavior dan apa yang manusia fikir. Aku suka gila manusia. Dia macam mana tau, dia macam kau ada social anxiety tapi kau suka manusia. Dia macam clash tau kat situ. Dia seolah-olah macam kau ada depressed, tapi dalam masa yang sama kau ada anxiety. Depressed tu terlampau fikirkan masa lalu, dan anxiety tu terlampau fikirkan masa depan. So dia macam dia macam tu. Dia macam kau suka gila orang, kau suka sangat nak tahu pasal apa yang orang tu klik, apa yang menyebabkan orang tu jadi macam tu, apa yang membentuk dia, menyebabkan dia jadi macam diri dia yang sekarang, macam mana kisah lampau dia waktu dia kecil, apa yang menyebabkan dia trauma, benda-benda macam tu, apa yang menyebabkan dia rasa dalaman dia macam tu. Kau tahu, bila kau suka sangat dengan somebody sampai kau nak korek semua rahsia dia, tapi pada masa yang sama kau takut dengan orang. Kau takut gila. Dia macam
Gitu. Tapi it's okay. Aku anggap tu ujian lah. Dia macam bila kita takutkan something tu, kita kena hadap juga benda tu. So aku pun tukar course, ambil psikologi. Belajar still tak habis sebab aku sakit, depressed. So aku kena tendang daripada UIA. So sad. But still UIA is number one. Number one for me. Macam lagu Mahir Zain tu kan, number one for me. Penatnya bercakap. So okay. Lepas tu, bila aku dah habis belajar dekat UIA, aku tak dapat nak habiskan. And then aku masuk pula Kolej Perkembangan Kanak-kanak. Waktu belajar Kolej Perkembangan Kanak-kanak tu kan, aku macam 50-50 lah. Sebab aku tak adalah suka sangat nak belajar pasal kanak-kanak. Walaupun memang hakikatnya aku suka budak-budak, tapi tak adalah sampai nak belajar pasal budak-budak. Dalam life aku tak ada. Tapi maybe benda tu subjek yang simple dan senang kan. Dan memang hakikatnya memang senang pun masa aku belajar dulu. Benda-benda yang macam kena buat buku kanak-kanak, melukis semua warna. Lepas tu dia punya soalan exam English pun simple gila sampai aku dapat markah penuh. Dia macam aku tak ada masalah nak belajar. Aku memang tak ada masalah belajar. Aku suka belajar. I love learning. But then I have another problem, which is I'm nervous to face a lot of people. Nervous. I have a nervous breakdown. And then I cannot face people. I just menggeletar. Waktu dekat Kolej Perkembangan Kanak-kanak tu lah, aku jadi macam worst gila. Dan aku ada kawan, beberapa kawan, adik lah. Sebab waktu tu umur aku pun dah berapa aku tak ingat, 20 lebih, 22, 23. And then yang masuk tu macam 18, 19. So dia panggil aku Kak Syida. I been the best sister ever kat situ. But I cannot be a normal person there. Sebab time tu lah nervous aku teruk gila. Sampai aku jumpa kaunselor. Kaunselor pun suruh amalkan baca zikir Ya Latif untuk tenangkan diri. Aku dah cuba, tapi sebab memang aku anxiety, so aku terpaksa drop belajar lagi ujian. Tapi aku still tak putus asa. Aku sambung lagi belajar dekat IIC. Kat IIC tu aku before masuk tu kan, aku jadi macam berazam, I will not make my fear conquer me. So aku cuba lawan. And then yes, I got a lot of friends. Satu kelas tu semua kawan aku. Aku jadi huha-huha, bercakap sana sini. Tapi bila aku jadi macam tu, aku macam memaksa diri aku tau. Macam I'm not being myself. So bila aku jadi macam tu, aku tak boleh nak belajar. Tak boleh nak belajar pula. Sebab fokus aku terlampau nak mingle dengan orang. Jadi sampai pelajaran aku pun terganggu. So dia tak balance tau kat situ. So aku macam terpaksa drop lagi. Nampak macam remeh kan. Tapi hanya orang yang ada mental health issue je yang faham betapa struggle-nya nak stabilkan semua benda dalam satu masa. Nak belajar, nak bersosial, nak aktif koko, nak bergaul dengan lecturer, nak presentation, semua tu in the moderate lah sepatutnya kan. But I cannot do that. I just can't. And then itulah masalahnya. Lepas tu aku berhenti lagi. And then the last option, I said tahun 2016, okay, aku nak juga belajar dan aku berjanji pada diri aku habiskan juga belajar walau tak kira apa cabaran yang mendatang. And then aku pun tiba-tiba aku dapat tahu ada satu U ni di mana dia buat apa? Dia bagi orang tu belajar sambil bekerja. Nama U tu OUM, Open University Malaysia. And then aku pun tengok lah, Open University Malaysia ada dekat banyak cawangan lah. Dekat Shah Alam ada, PJ ada, Bangi, dekat Penang, dekat Sarawak. Banyak cawangan. And then global pun ada. Dekat mana ya aku tengok hari tu? Dekat bahagian Arab tu lah. Aku tak ingat nama negara, tapi ada lah OUM kat situ. So macam OUM ni kira globalize lah. Globalize punya U lah kan. Tapi bukan tu yang menyebabkan aku nak masuk situ. Aku just nak masuk situ sebab aku tak nak berhadapan dengan orang. Tapi pada masa yang sama aku nak belajar. So bila aku tengok jadual dia, pergi kelas 3 kali
face to face tutorial je. And then selebihnya belajar online ataupun belajar sendiri. Kita photostate modul, and then kita belajar kat rumah macam tu. So waktu tu aku kerja dengan ayah aku dekat office. Tapi secara jujurnya aku suka pergi kelas, hadap lecturer, and then tak payah nak mingle sangat dengan orang. Kau fokus pada belajar kau, and then balik rumah kau pergi kerja. Kau bawa buku modul kau tu, kau belajar dekat tempat kerja ayah kau. Gitu. And then selama 6 tahun. Sebab apa lama sangat sampai 6 tahun? Sebab aku ada repeat tak mana bodoh. Repeat sebab time tu lah bipolar aku menyerang. So nak kata aku punya pointer sekejap naik sekejap turun gitulah, mengikut keadaan kesihatan aku. So yeah, itulah cabaran sebagai seorang sakit mental nak habiskan belajar. So sekarang ni aku dalam proses dah habis belajar, Alhamdulillah. Dah habis belajar dengan pointer yang bagi aku, macam nak cakap, bagi aku pointer tu rendah. Sebab 3.19. Tapi okey lah, above 3 kan. Tapi memandangkan aku struggle dengan bipolar waktu aku belajar, so aku anggap itu adalah great achievement. Yay! Give applause to yourself. Kita kena hargailah diri kan. Betapa nak habiskan belajar tu sebenarnya satu cabaran tau. So bila aku dah habis belajar, aku kerja dengan Kak Jana. Kak Jana tu kawan aku, merangkap jiran aku dan merangkap bos aku. Dia gitu. Dia mula-mula aku kenal dia sebab ayah aku apa orang panggil tu, ni lah, order catering daripada dia sebab adik aku nak sambung belajar. So kita orang buat kenduri, order catering daripada dia. Lepas tu rupanya dia ni jiran aku je. Aku lorong orchid, dia lorong seberang, lorong kenanga. Lepas tu waktu tu dia ajak lah aku kerja dengan dia. Sebelum dia ajak aku kerja dengan dia tu, aku rajin lah keluar jogging dengan dia. So macam kawan lah kan. Lepas tu bila dah kerja dengan dia, dia jadi bos aku lah. So aku kerja sebagai kerani selama setahun 7 bulan kerja dengan dia. Tapi kan macam mana kita ni sebenarnya perlukan orang panggil apa, environment yang ada circle yang sama tau macam kita. Contoh macam aku suka sangat bila berkawan dengan orang belajar psikologi, sebab aku boleh share ilmu aku dengan dia. Aku boleh share apa yang aku tahu, and then kita ada wavelength yang sama. Meaning bila kita ada mutual interest tu kan, benda yang kita hadapi tu orang rasa, and then kita rasa wow, I'm not alone bila diorang cakap me too. So aku macam aku rasa macam diri aku ni penting. Dia bukan aku tak anggap diri aku penting. Dia macam bila kita tak ada somebody yang faham diri kita kan, aku always feel misunderstood every time. So bila kita ada somebody yang sama macam kita sakit yang sama, kita rasa I'm not alone. Macam tu. Panjang juga aku cerita. Dia memang kalau ada peluang nak bercakap, aku cakap je. Tapi maaf lah kalau kadang-kadang topik ni sekejap macam tu, sekejap macam ni, sekejap macam tu. Just aku nak cerita macam mana kehidupan aku waktu aku belajar, waktu aku sekarang tengah duk training. Ni aku tak cerita lagi, aku pergi kursus bakery. Macam-macam. Tu nantilah kemudian. Tak apalah nak cerita sekarang ke? Dah 29 minit. Okay, bye. Tu je lah nak cerita. Nanti aku cerita pula pengalaman aku pergi seminar. Dia bukan pergi sangat lah, ada seminar online je. Seminar berani bercakap. So aku akan share dengan korang tips-tips dia, apa yang aku dapat daripada seminar tu. Macam mana nak berani bercakap, apa tips yang berkesan untuk komunikasi efektif. So aku akan cerita nanti. Okay, untuk sekarang aku berhentilah. Itu je kot, dah setengah jam dah bercakap. Okay, bye. Peace.